بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد. Terima kasih kepada tuan pengacara, tuan imam dan bila tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin hadirat daripada musalla apa namanya apartmen Tembrau Alhamdulillah Allah Taala pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada pengenalan yang mulia dan kita bertemu juga insya-Allah ke dalam syurga nanti. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, ayah bunda kita, keluarga kita, muslimin muslimat. Kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah kita dapat bersua dengan orang muda ni nampak semua sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat berkat semua sekali. Yang penting kita datang niat nak duduk dalam majlis ilmu, pahala dia dah cukup lah, besar. Nabi kata man ta'allama baban minal ilmi liya'malu bihi wa yu'allimu ghairahu khairan min alf raka'atin raka'aha, ataupun maknanya lebih kurang macam ni lah. Barang siapa yang belajar satu bab daripada ilmu untuk dia beramal dengannya dan dapat dia mengajarkan orang lain, itu lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunat. Ada hadis 500. Menuntut ilmu ni niat dia dah besar pahala. Apatah lagi kita dah duduk kan. Lepas tu ada makan-makan pula. Cukup lah kan. Saya bila dengar ada makan tadi, okey lah, settle lah tu. Yang penting ada makan-makan, kita gembira kan, ibu-ibu pun gembira kan, betul tak? Itu. Kalau tak, saya terpaksa ajak Syekh Amirul pergi makan dekat apa nama tu, Majidi pun tidak kan. Jadi dah ada, tak payahlah. Jadi tuan-tuan, sebab ini kali pertama, tak payahlah saya nak apa sangat kan. Saya cerita macam kita jumpa sahabat, kawan kan. Kita baca apa sikit yang ada-ada, yang dapatkan pengetahuan kita. Saya nak baca satu pengajaran daripada kitab Mawa'izul Badi'ah yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf Fansuri ni. Dia memetik hadis Qudsi, ya. Berkata Allah SWT, ini Allah firman, tercengang aku bagi barang siapa yang yakin akan mati, maka betapa suka-suka dia. Allah beritahu, tercengang aku. Dia tahu dia nak mati, tapi dia suka. Tu. Hati-hati tuan-tuan, dalam dunia ni semua kita akan mati kan, betul tak? Dia bukan masalah tua atau muda, mati tu memang confirm datang. Kemudian dia kata, dan tercengang aku barang siapa yang yakin dia akan hisab, yakni kira-kira pada hari kiamat, maka betapa menghimpun dia akan harta. Jadi Allah Ta'ala kata, tercengang aku tengok. Dia tahu nanti berat ni hisab hari kiamat ya. Berat tuan-tuan, tiap sen, tiap apa kan. Tu. Mana datang, halal ke tidak, mana pergi, mana belanja, akan didetailkan setiap satu-satu. Tapi suka dia menghimpun harta. Tak peduli dia halal haram. Tu Allah Ta'ala kata, tercengang aku. Maksudnya Allah sampai tercengang tengok perangai manusia ni. Kan? Jadi kita ni harus berhati-hatilah. Kemudian dia kata apa? Dan tercengang aku. Dan tercengang aku barang siapa yang yakin. Dan tercengang bagi siapa yang yakin dia akan kubur, maka betapa tertawa-tawa ia. Allah Ta'ala kata, tercengang aku tengok. Dia tahu masuk kubur nanti ni. Tapi dia ketawa sesuka je. Kan banyak orang kita ketawa kan, joget kat TikTok kan, hidup dia tak sesuka je. Padahal dia tahu dia nak masuk kubur tu kalau Allah Ta'ala. Tercengang aku, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan,
Aneh manusia ni kata Allah Ta'ala. Tu macam tu dia cakapnya. Kematian sekarang ni tuan-tuan ni kan pelik yang mati sekarang kan tiba-tiba je mati. Saya kawan-kawan banyak yang mati tiba-tiba je. Tahu dengar dia meninggal. Kita dah lama tak jumpa kan. Nanti kalau jumpa nanti nak bual-bual, tak adalah, mati dah. Kan. Macam tu kehidupan tu. Sebab akhir zaman ni memang Nabi dah cakap banyak mati terkejut tu. Jadi saya nak pesan kepada abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu semua, doa sikitlah. Doa jangan mati terkejut ni. Doa, Allahumma inni a'udzubika minal ghirrah. Ghirrah tu mati terkejut. Tak pandai cakap Arab, cakap Melayu je lah. Angkat tangan, Allah faham tu. Ya Allah, jangan mati aku dalam mati terkejut. Kita ni kalau mati terkejut, masalahnya apa? Jangankan orang, jangankan isteri, jangankan keluarga, kita pun terkejut. Aku dah mati. Bahaya tuan-tuan. Jadi, tapi jangan minta tua genta pula. Tahu tua genta tak? Tua tak mati-mati, tak mati-mati pun payah juga. Tu. Jadi Allahumma inna a'udzubika minal ghirrati wal haram. Aku minta lindung daripada mati mengejut dan mati tua genta tak mati-mati. Faham tak? Lama kan? Kadang dah bertahun nak kata sedar tak sedar, nak kata tak sedar, macam sedar. Tu menderita pula. Tapi paling tidak ada tanda lah sikit-sikit kan. Ini kelepum mati. Ada sedih. Doa elok-elok. Tuan-tuan ni jenis yang semayang kan. Bila tuan-tuan semayang, tuan-tuan ni doa tuan-tuan akan makbul. Doalah lepas semayang tu. Sebab tu lepas semayang, punggung jangan diangkat. Baca dulu, zikir dulu. Apa yang patut baca? Baca. Jangan diangkat terus. Kan? Ini Assalamualaikum, gitu kan. Sini ramai tak macam tu? Ramai. Kian salam dengan dia. Jangan nak macam-macam sangat hidup ni. Tu bahaya hidup ni. Duduk dulu depan Allah Ta'ala ni. Banyak nak minta ni kan. Tu. Saya ni bahasa saya direct Saya siapa suruh panggil? Saya memang kasar saya punya bahasa supaya faham kan. Bila saya balik tuan-tuan faham. Betul tak? Tu. Saya ceramah senang faham. Jadi senang saya balik. Jadi kalau tuan-tuan tak faham kan, nanti dulu tak. Saya tak faham ni kan, lambat saya balik kan. Tu. Faham tak? Kan senang saya nak balik dah faham. Tu. Kemudian dia kata apa? Dan ajaiblah aku, yakni hairanlah aku bagi barang siapa yang yakin dia akan akhirat, maka betapa senang-senang dia dalam dunia. Tak nak buat persiapan akhirat. Padahal dia yakin nak pergi akhirat ni. Bila dia cakap pergi mana akhirat? Memang tapi relax. Tak nak buat persiapan, tak nak buat apa. Allahu Akbar. Dan tercengang aku bagi barang siapa yang yakin dia akan fana dunia dan hilangnya. Fana ni hancur, musnah, hilang, habis. Betapa dia mengambil ketetapan dia dalam dunia. Dia macam nak kekal pula kat dunia ni. Tuan-tuan, tak ada apa yang kekal dalam dunia ni. Tak ada apa yang kekal. Betul tak? Perempuan yang cantik kahwin 4-5 tahun habis. Jadi makcik dia, faham tak? Abang yang handsome lama-lama kedut kan. Saya dulu handsome ni tau, sekarang habis dah kedut. Rumah saya dikutuk saya, abang ni tak senyum pun macam senyum. Sebab dia kata dah bergaris-garis. Itu kehidupan, this is life. Do you understand? Everything gone, faham tak? Tapi yang hancur sekali itulah masa fana kiamat tu kan. Tapi yang biasa ni tu, kereta baru lama-lama 4 tahun masa bunyi pun dah macam, betul tak? Bangunan baru ni tak lama lagi cukup, tunggu lagi 5 tahun tengok habis kan, perkaran. Inilah dunia. Mana ada yang kekal? Tak ada kekal. Jadi jangan gaya macam nak kekal kita dalam dunia. Tu kan. Kemudian dia cakap lagi. Ni hadis yang lain pula, tapi dia saya seronok sebab dia punya sequence tu. Hai anak Adam, tiada daripada tiap-tiap hari yang datang melainkan bermula bumi itu berkata dia akan dekau. Allah Ta'ala bagi tahu, anak Adam, bumi ni tiap-tiap hari dia bercakap dengan kau, tapi kau tak dengar. Dengan katanya, berkata ia bagimu, hai anak Adam, kata bumi. Ini Allah terjemahkan kalam bumi. Faham? Ni bumi ni yang kita duduk ni.
engkau berjalan atas belakangku dan tempat kembalimu kepada perutku jua. Bumi beritahu, engkau sekarang dah ada kat belakangku, tapi engkau ingat nanti engkau akan masuk dalam perut aku. Tunggu engkau. Itu gitu Dan tertawa-tawa engkau atas belakangku dan engkau menangis dalam perutku. Jaga. Kita gelak-gelak tu kan. Betul tak? Orang ini gelak-gelak tak habis-habis. Nak menangis sikit pun tak mau dah. Mana ada nak menangis-nangis? Padahal tangisan takutkan Allah, bimbangkan dosa-dosa, ikhlaskan Allah Ta'ala, Allah tak akan benarkan mata itu dibakar oleh api neraka. Mata yang pernah menangis takutkan Allah, mengenang dosa, mata tu Allah tak akan benarkan api neraka bakar dia. Kalau masuk dia dalam neraka, mata tu tak akan terbakar. Begitu juga dengan tempat sujud kita ni tuan-tuan. Kepala kita ni, walaupun macam mana orang yang beriman tu, misalnya dia banyak dosa, dia campak neraka, ini Allah takkan benarkan api neraka bakar sebab dia sujud. Kan? Itu. Sesuka juga ni. Itu. Dan engkau memakan akan tiap-tiap yang keinginanmu atas belakangku dan memakan akan dikau oleh ulat di dalam perutku. Kita makan kan, betul tak? Makan kita ni pasal makan memang hebat, betul tak? Jalan-jalan cari makan, makan-makan cari jalan, betul tak? Ya Allah. Kita ni sanggup setakat nak makan sup 40 km, betul tak? Nak makan celup-celup sampai ke Terengganu. Tahu celup-celup? Sampai tercelup-celup. Betul tak? Kita sanggup dengar viral makan sana makan sini. Tak lama lagi kita akan jadi bahan makanan ulat dan cacing serta makhluk dalam tanah. Dahsyat kita ni. Bukan salah pergi makan tu, betul tak? Tapi tak pergi surau pula. Nampak tak? Untuk makan sibuk pagi kau gimana? Biasalah bang cari makan. Kan itu tak? Hati-hati jaga-jaga dunia ni. Allahu akbar. Hai anak Adam, kata bumi lagi, akulah rumah yang liar, tempat orang yang duduk di dalamnya. Bumi kata, aku ni ganas tahu. Liar ni kan binatang liar, kan binatang ganas. Kau jaga. Masuk dalam kubur. Dan akulah tempat menanya Munkar dan Nakir. Dalam hadis Bukhari Muslim itu kan pasal Munkar Nakir ni. Munkar Nakir ni dia datang kepada orang beriman lain, kepada orang kafir lain, kepada orang saleh lain, kepada orang ingkar maksiat lain. Kalau kepada kafir maksiat datang dia, Nabi kata aswadan arzaqan, hitam kebiruan. Matanya macam belanga tembaga yang sedang cair terbakar tu, warna dia. Gigi dan kuku dia boleh membajak macam tu kuatnya. Suaranya seperti halilintar. Memakik dia kepada manusia tu. Di kedua-dua tangan, kedua-dua Munkar dan Nakir tu ada cemeti, macam untuk kalau dilibaskan pada gunung-gunung dalam dunia ni, hancur jadi debu. Meraung manusia tu. Tapi kepada orang beriman, orang soleh, orang yang taat, orang yang bertaubat, dia datang sebagai lelaki yang mulia, pakai putih, wangi, tersenyum. Selamat datang tuan. Itu sambutan. Dalam kubur ni Munkar Nakir ni tuan-tuan, cara soal banyak. Ada orang dia tanya sekali je. Tanya sekali. Man rabbuka? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Ataupun Rabbi Allah. Jawablah. Selesai. Apa lagi nak kita tanyakan ni? Cukuplah. Tak ada tanya. Numu naumatal arush. Tidurlah tuan seperti tidur pengantin baru. Itu jawapannya. Ingat lagi tak masa pengantin baru? Dah tak ingat? Itu kena sekali lagi untuk ingatkan suasana dia. Mana ingat pengantin baru tu? Indah. Ibu-ibu ingat lagi tak masa pengantin baru? Bang, gitu kan. Maksudnya gembira macam pengantin baru tu tidur dalam kubur. Sebab itu bagi orang yang beriman, dia tak takut masuk kubur ni. Tapi bersiaplah, subuh dah, bangun, faham? Ini dah pukul 7 suku, Ini apa benda? Hari-hari, Kata guru saya, kalau sebulan sekali tu biasa lah kan. Tiba-tiba, astagfirullah, terlambat ni. Bangun.
tak apa, minta ampun, semayang, tak berdosa pun. Tak berdosa pun. Tapi ni tiap-tiap hari, hari. Itu apa nama tu? Lepas tu rasa apa? Saya ni nak masuk syurga. Geram tengok. Macam budak-budak sekarang lah kan? Betul. Ni kahwin ni nak bahagia tak? Nak. Sampai mana? Til jannah. Bagus betul kau cakap ya. Nak bahagia til jannah. Subuh tak semayang, jannah mana kau nak masuk? Kau ingat jannah tu bapak mentua kau punya ke apa? Jangan nak macam-macam dunia ni. Faham saya cakap tu? Tu kasar bunyi dia tu. Tapi fikir-fikir lah elok. Kita nak kaya macam mana? Bangun pagi lah berniaga, betul tak? Berusaha lah, buat usaha apa. Macam tu nak kaya. Ni nak kaya duduk je. Saya ni nak kaya. Kau biar betul. Kalau aku lempang kau boleh tak? Itu ceritanya. Faham tak? Macam budak. Saya ni nak dulu 9A. Buku latihan pun tak ada. Bukan 9A. Apa benda itu 9E lah bro. Bukan salah ada orang yang tak berusaha tapi jadi kaya. Betul tak? Tapi jarang sangat lah. Betul tak? Jarang sangat berusaha lah. Macam itu. Nak dunia berusaha, nak akhirat berusaha kan. Nak dunia mesti ada ilmu, nak akhirat pun ada ilmu. Tu begitu kaedah. Dan akulah tempat seorang. Kubur beritahu, bumi kata aku tu tempat kau bersendirian tau. Kau jaga kau. Kau seorang. Tu. Kita kat dunia ni banyak member, betul tak? Boring-boring aja Dem. Dia mengeteh. Dia yang minum ni apa? Nak menjadi boring tu. Malam-malam mat, mancing ah. Boring amat. Boleh kan? Dalam kubur. Siapa yang nak dipanggil? Seorang. Tu buat persiapan. Dan akulah tempat yang amat kelam. Gelap kubur tu. Bawalah cahaya. Apa cahaya kubur? Al-Quran. Apa cahaya kubur? Zikir. Apa cahaya kubur? Selawat. Apa cahaya kubur? Istighfar. Apa cahaya kubur? Sedekah. Usahakanlah. Satu hari satu ayat pun tak boleh baca Quran. Macam mana pula hidup ni? Tu jaga. Dan akulah tempat berdagang. Tempat berdagang tahu berdagang? Berdagang ni bukan berjual beli. Berdagang pernah dengar tak? Dagang Pak Malau, dagang bertempat, dagang saya mengkuang lalu. Mengkuang lalu pula apa? Menumpang lalu kan. Tu kan. Cerita apa? Seri Merseng. Orang muda-muda ni mana dia tahu kan? Yang tua-tua macam saya tahulah cerita tu. Orang muda mana dia nengok cerita lain. Dia nengok Ultraman. Faham dia. Maknanya bersendirian kita. You are alone. Faham tak? Nak faham orang persendirian ni, berdagang ni, macam abang daripada Bangla ni, daripada Pakistan, dia duduk sini tak ada saudara. Faham? Survive. Macam tu lah. Jadi. Okay? Kemudian dia kata apa lagi? Dan akulah tempat kesunyian daripada segala kerabat dan segala sahabat. Tak ada siapa kau. Bersendirian. Maka ramaikanlah olehmu akan daku dengan mengerjakan segala amal yang soleh. Kalau kau nak ramai, kau nak berteman, kau nak meriah, kau nak duduk hebat dalam kubur, kau sediakan amal yang soleh. Banyak-banyak. Dan jangan engkau lupa akan aku. Tiap-tiap hari engkau kena ingat aku. Engkau berjaya pun kau ingat aku. Engkau gagal pun kau ingat aku. Engkau bahagia pun kau ingat aku. Engkau menderita pun kau ingat aku. Saya nak bagi faham macam ni tuan-tuan. Kita ni walau hidup gembira pun, bahagia pun, seronoklah, kaya, sedap, mati, tak ada apa maknanya kekayaan tu. Kalau kita menderita lah, susah pun hidup kita, macam ujian, menderita, sakit, susah, mati, tak ada apa maknanya tu. Faham tak? Sakit tu tak ada apa-apa maknanya dalam kubur tu. Bahagia tu pun tak ada apa makna dalam kubur tu. Yang bermakna adalah bagaimana kita menghadapi semua itu dengan takwa atau tidak. Sehat macam mana pun kita akan mati. Sakit macam mana pun kita tetap akan mati. Bila mati je sehat tu tak ada apa maknanya. Sakit tu pun tak ada apa maknanya. Betul tak? Bila mati ada lagi kanser. Ya Allah, tak hilang-hilang dalam kubur pun kanser lagi. Tak ada, habis, hilang. Sebab tu bahagia apa pun dia tak ada apa makna dalam kubur tu.
Menderita pun tak ada apa mana. Tapi bagaimana kita menghadapkan hidup kita masa kita hidup di dunia tu. Dia samalah macam cerita Nabi SAW kata Allah Ta'ala celupkan manusia tu kan. Ingat cerita pasal celup ni tak? Hadis celup ni. Mengenai hari kiamat, ada orang tu dia hidup paling kaya, paling seronok, mewah, bahagia betul dalam dunia. Tapi dia ahli neraka. Jadi dia berdiri depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata kepada malaikat, masukkan dia dalam neraka satu celupan. Masuk saja. Zep, rasa. Lepas tu keluarkan balik, Allah Ta'ala tanya dia, engkau pernah bahagia tak dalam dunia? Tak pernah. Aku memang menderita. Sebab sekali dia rasa bakaran neraka tu, lupa semua kesenangan dunia tu. Macam tak pernah ada. Never exist. Faham tak? Oh, dahsyat. Tapi orang tu seorang lagi pula, dia ni paling menderita kat dunia. Sakit, kena fitnah, susah hidup, fakir, miskin, susah betul. Tapi Allah Ta'ala kata, dia ni ahli syurga. Celupkan dia dalam syurga, rasa sekejap nikmat syurga. Bila dia celup, dia masuk dapat rasa, Allah Ta'ala kata, keluarkan dia balik. Allah tanya, engkau pernah menderita kat dunia dulu? Tak pernah. Aku sentiasa gembira. Sebab bila dia masuk syurga tu, faham tak? Rasa nikmat dia tu, lupa langsung pernah menderita di dunia tu. Itu akhirat, itu dia hakiki. Dunia ni main-mainan saja. Sebab tu kita kena anggap dunia ni main-mainan. La'ibun walahun. Apa-apa semua main-main, bukan real. Faham tak? Bahagia bukan real. Sebab dia sekejap je. Menderita pun bukan real, dia sekejap je. Semua habis. Dunia ni pernah diduduki oleh orang yang bahagia-bahagia, hebat-hebat tau. Dunia ni pernah diduduki oleh Namrus. Namrus tahu? Raja yang membakar Nabi Ibrahim. Paling kaya, paling sana. Tapi hancur. Fir'aun, raja besar, hancur, mati. Sekarang mana ada pergi? Mana kebahagiaan itu? Dah tak ada. Orang yang paling menderita dalam dunia, kan banyak orang menderita, kan susah kan, macam sahabat, ya, seperti Sumayyah, ya, radhiyallahu anha, orang yang pertama syahid dalam Islam sebelum hijrah, ibu kepada Ammar bin Yasir. Tak pernah rasa indah hidup sebagai orang Islam. Dia mati, dia rodok daripada kemaluan dia dengan kerambit dari perut dia, daripada kemaluan sampai ke perut, zat terburai. Dia tak pernah nengok indahnya Islam tu. Dia tak pernah nampak orang berbahagia. Dia tak pernah nampak. Tapi sekarang tak ada apa ke apa ni penyiksaan dia tu kan. Sebab Allah dah muliakan dia. Sama macam apa ni cerita Habibun Najjar. Pernah dengar cerita Habibun Najjar? Sahibu Yasin. Habibun Najjar. Anak saya yang last namanya Habibun Najjar. Saya ambil cerita itulah. Habibun Najjar. Kan? Sebab saya ni bukan keturunan Said. Kan? Jadi anak macam mana nak panggil Habib? Payah kan? Jadi namakan nama Habibun Najjar. Jadi orang panggil Habib. Jadi macam Habib kan? Sebenarnya bukan Habib, Habab aja. Habibun Najjar ni kan dia apa ni menyokong Nabi yang datang menyeru kaum di apa nama tu? Antakiyah tu kan? Negeri Antakiyah. Kaum dia pijak-pijak dia. Dia mati dipijak. Pecah perut dia, mati. Tapi bila dia mati, Allah beri dia kemuliaan. Apa dia kata, kalaulah kaum aku tahu bagaimana Allah memuliakan aku. Oh dia. Kalau dipijak mati. Hancur perut dia, dipijak dia orang negeri dia. Kaum Antakiyah. Itu Sahibu Yasin. Jadi jaga-jagalah tuan-tuan. Kalau kita ambil sikitlah kisah semalam Asyura kan? Oh Asyura. Semalam ke kemarin? Semalam lah, semalam Jumaat kan Asyura. Semalam ada yang puasa, semalam. Ada yang puasa. Tahniah yang puasa lah. Sebab dia seperti puasa setahun tau. Jangan main-main pahala tu. Tuan-tuan kalau benda-benda yang besar-besar ni jangan tak ambil tuan-tuan. Yang saya sehari ni, saya ni malas puasa tau, tapi yang macam tu saya puasa. Sebab apa? Cover lah maknanya kan. Yang lain tak larat. Tengok nasi lemak boleh jadi apa angau-angau.
Saya ini bukan kaki puasa. Ada sini yang kaki puasa tak? Tahniah diucapkan. Yang kaki melantak ada. Agak main ni saya sini. Saya puasa tak banyak. Puasa fardu, tapi yang penting-penting tu saya nak ambil. Kan? Nak ambil. Ini macam semalam tu penting ambil tu. Kan sehari. Ashura ni 10 Muharram kan banyak peristiwa kan. Nabi Adam diampunkan, apa nama ni, Nabi Nuh diselamatkan, apa ni berlabuh di Bukit Judi, Nabi Nuh Nabi Musa dapat melintas selamat daripada Firaun dengan apa kan, dengan kaum Bani Israel. Nabi Yunus keluar daripada perut ikan setelah 40 hari dalam perut ikan. Nabi Yusuf keluar daripada penjara kan. Banyak tu kisah-kisah tu. Tapi kisah-kisah tu kalau tuan-tuan selusuri, itu adalah pembezaan di antara kebenaran dengan kebatilan, iman dengan kekafiran. Itu kan beza. Contoh kita ambil sikit kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh ni tuan-tuan ni Nabi yang paling panjang umur ni, 950 tahun. Panjang umur tu 950 tahun kan. Kita ni bawa berapa? Saya ni 50 lebih. Itu pun macam dah pening dengan dunia ni, betul tak? Ini 900 tahun punyalah sabar dia tu mendakwah kepada kaum dia tu. Saya nak cerita sikit. Nabi Nuh ni macam mana dia didatangkan ataupun diutus oleh Allah Ta'ala pada kaum dia ni. Kaum dia ni adalah kaum yang pertama syirik kepada Allah. Dalam erti kata lain, sebelum itu maknanya daripada Nabi Adam sampai keturunan berikutnya, maksiat ada, kedegilan ada, tapi kesyirikan menyembah yang lain-lain ni tak ada. Masih lagi sembah Allah, tapi tak peduli Allah tu mungkin ada maksiat, zina, bunuh, minum arak tu ada, tapi menyembah berhala ni belum ada. Sehinggalah di zaman Nabi Nuh ni, sebelum Nabi Nuh lahir lah maksudnya, kaum dia ni adalah kaum yang soleh, dan mereka ni beramal ibadat baik, tapi syaitan menyiapkan projek dia. Faham tak? Projek dia. Syaitan ni adalah makhluk yang sabar. Dia sabar tau untuk menghancurkan manusia. Dia sabar, tapi dengki. Hati dia hasad tu tak boleh hilang. Jadi kaum tu dia banyak syekh-syekh yang mengajar, berimanlah, jangan buat maksiat, bertaubat kamu tu, jom kita beribadat. Jadi kaum dia ikut semua. Dia ada syekh-syekh dia. Nama syekh itu disebut Allah Ta'ala dalam surah apa ni, surah Nuh. Tuan-tuan sebut, tuan-tuan cek. Namanya Wudda, Ya'uq, Yaghus. Kan? Ada nama-nama dia tu, yang akhirnya nama tu jadi nama berhala. Itu syekh-syekh dia, guru-guru dia, datuk moyang dia. Faham tak? Jadi syekh-syekh ni semua ngajak buat baik. Jadi mereka ni ikut. Bila buat salah je jumpa syekh, syekh kata taubatlah. Yalah syekh, malu kita pada Allah, baiklah syekh, jom kita beribadat, baiklah syekh. Tak lama lepas tu mati. Biasalah kan, syekh ke tuan guru ke mati, tetap mati. Sedihlah mereka, mati seorang-seorang. Jadi bila cakap ni tak baik buat macam tu. Dulu syekh kita cakap dengan kita, ingat lagi tak? Ya betul lah, mari kita bertaubat, baiklah, macam tu lah. Ingat tu syekh ajar kita dulu, kita kan, guru-guru kita ajar kita ingat kan. Jadi syaitan bisik kepada mereka. Syaitan ni datang di macam-macam jalan kan. Sama juga masa mereka orang-orang kafir musyrikin bermesyuarat di Darun Nadwah tu kan, apa nak buat kepada Nabi. Iblis datang bisik kan, bunuh Muhammad tu. Datangkan wakil-wakil, ketua-ketua daripada setiap kabilah, bunuh dia. Itu kan cerita tu. Idea daripada iblis ni banyak tu. Jadi dia pun bisik-bisik kepada kaum Nabi Nuh ni lah. Dia kata, kalian ni bagus je, ingat syekh-syekh dulu, tapi syekh-syekh tu dah mati. Macam mana kalian nak ingat dia? Tak lama kalian lupa lagi. Cuba kalian buat dia punya bentuk dia, patung dia, buat. Jadi bila nampak tu, kalian nak beribadat. Bagus dia punya gaya tu kan. Jadi itulah pengukir-pengukir buat dia punya patung-patung tu, idola-idola tu semua, penunjuk-penunjuk tu. Cantik dia buat lawa tu kan. Bila lalu teringat Syekh Wudda ni, Syekh Ghawus, Masya Allah, kita harus beribadat macam mereka. Bila lalu beribadat kan, ingat dah lalu, malu kita punya ibadat ni kurang gitu. Jangan tentu Syekh. Bagus tak? Bagus, cantik kan. Setan punya otak tu.
Tapi bila kaum yang mula-mula yang awal yang tahu kisah tu mati, apa jadi? Cucu tak tahu. Jadi bual-bual, kenapa atuk-atuk kita ni ada patung-patung. Atuk-atuk kita kalau lalu ni berhenti tu apa tau? Mereka ni orang soleh, kita ni kurang, kita kena tunduk ni. Jadi setiap kali lalu dia tunduk. Tunduk. Mati atuk ni, cucu pula. Atuk kita dulu tunduk bila lalu sini tak? Kita rokok lah. Rokok. Mati atuk cucu tu. Keluar cucu baru. Atuk kita dulu rokok tau. Kita kena sujud. Tu sujud. Mati yang sujud tu. Inilah Tuhan kita. Sebab atuk nenek moyang kita memang daripada dulu sembah ni. Berjaya tak iblis? Itu senang kata bergenerasi tu. Iblis tu menunggu tu. Sebab tu ingat iblis ni dia sangat sabar. Nak hancurkan manusia tu. Sebab tu hati-hati. Dia tahu kelemahan kita ni. Kan? Tuan-tuan ni kan, ibu-ibu ni apa kelemahan? Dia tahu. Dengan macam abang-abang ni kan jenis semayang kan. Tapi kelemahan apa? Dia tahu. Ini kelemahan dia perempuan ni. Kena nanti. Dia datang abang sinilah. Basak dia buat ni. Lepas tu hati-hati tuan-tuan. Tuan-tuan kena kenal kelemahan tuan-tuan. Ada orang dia lemah dengan harta benda, betul tak? Ada orang dia lemah dengan pangkat, ada orang lemah dengan perempuan. Siapa yang lemah pasal perempuan sini? Angkat tangan. Ada orang lemah dengan kepopularan. Betul tak? Minta maaf ni cakap sikit je lah. Jangan cakap banyak sangat ni. Ahli politik ni banyak hancur tau. Ada yang lemah pasal perempuan, betul tak? Tapi ada perempuan ni tak peduli. Tapi harta benda, jangan macam-macam. Perasan tak ahli politik? Bukan ahli politik sinilah, ahli politik mana-mana je dalam dunia ni. Betul tak? Kalah dia dengan apa? Perasan tak? Tengok Tun Mahathir, dia perempuan tak main tau. Tak ada. Mana dia ada skandal-skandal perempuan? Betul tak? Yang lain? Masak. Skandal dengan jantan tu lagi aku pening tu. Dia cakap marah. Faham ke tak faham? Cepat tuan-tuan faham lapar ke apa ni? Jadi dah sembah tu. Kaum tu akhirnya menyembah berhala. Tabah betul hati setan ni Memang setan betul. Menghancurkan manusia. Masa itulah Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh. Nabi Nuh ni berdakwah tuan-tuan siang malam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sampai dia mengadu ke Allah siang malam. Tak ada apa yang dapat ya Allah mereka menambah kekufuran mereka. Tabahnya hati Nabi Nuh ni kan, orang kutuk dia apa dia. Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan nanti mati yang grup yang ni yang tua ni nanti anak cucu dia beriman. Macam itulah harapan dia. Tapi bila sampai anak cucu macam tu juga menolak dia. Apa sebab dia? Sebab dia pesan sebelum mati atuk-atuk ni dan nak nazak ni mati dah. Anak cucu atuk semua ingat, nanti kalau jumpa lelaki yang namanya Noh, dia tu yang lelaki tua yang gila. Ingat, dia tu nanti akan mengajak kalian untuk berpecah belah, menghina agama datuk nenek moyang kita. Jangan diikut dia. Ingat dia tu. Mati. Jadi anak cucu ni pesan. Bila Nabi Nuh kata, inilah yang datuk cakap. Gila. Jadi Nabi Nuh ni. Jadi tuan-tuan kena ingat kalau orang kutuk tuan-tuan ni bawa benda yang baik, tuan-tuan kena redha. Sebab itu memang sunnah alam. Faham tak? Betul tak? Macam tuan kuasa musalla ni kan, ada orang kutuk, biasa je bang. Itu memang macam tu. Faham tak? Sabar je lah. Orang buat baik memang kena kutuk. Faham tak? Itu. Orang buat jahat ada orang kutuk tak? Jangan orang kutuk. Bagus. Orang buat baik memang kena kutuk. Ustaz kena kutuk. Biasa je. Biasa. Orang kutuk ustaz kan. Tak pasal-pasal benci kat ustaz. Kan? Kalau macam saya ni orang benci tak apalah, sebab mulut saya ni lain macam sikit. Ini kadang-kadang ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibenci orang juga tu. Pelik. Macam saya ni kadang-kadang menyindir orang marah tu. Saya tahu. Tapi saya punya gaya macam tu. Kadang-kadang saya cuba juga belajar syekh saya. Saya dulu di Azhar, banyak syekh saya yang lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ahbab.
Inna Allah Ta'ala. Saya kadang-kadang saya cuba 3 minit je aku boleh macam tu. Datang balik diri aku yang asal tu. Faham ke tak faham ni? Macam Ustaz Azhar Idrus, memang gaya dia macam itu. Suruh ubah, memang masak lah dibuatnya. Tapi kami ni tuan-tuan, kami ni guru, ustaz tau, kami ni tak ada hati benci. Kami tak ada benci kepada orang. Orang yang maksiat boleh bertobat, betul tak? Orang yang salah boleh jadi baik. Sebab tu hati kami, guru-guru kami ajar kami, doakan orang, seru orang, pandang orang dengan kebaikan. Itulah hati kami. Kami ni ustaz-ustaz, bila nampak orang nak doa, masuk syurga lah mudah-mudahannya. Tapi kadang-kadang jadi pelik, kenapa orang benci kat aku? Itu benda biasa tuan-tuan. Nabi Nuh akhirnya cucu lagi macam tu juga. Lah Nabi Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau biarkan lagi kaum ini, ya Allah, di atas muka bumi ini. Mereka ni degil engkar, ya Allah. Kalau kau biarkan juga, dia akan turunkan kepada anak cucu dia kekufuran tu. Tak ada apa lagi faedahnya ya. Jadi bila dia munajat kepada macam tu, Allah Ta'ala kata, baik wahai Nuh, aku terima permintaan kau. Engkau pergi tanam pokok. Maka Nabi Nuh diperintah tanam pokok ok. Tahu ok tak? Tu pokok ok. Saya pun tak tahu apa nama pokok ok tu. Tanam tu. Nabi Nuh kena tanam, kena baja, kena jaga. Bukan boleh telefon Somel. Halo Somel, saya mau kapal saya bikin kapal, you kasih hantar tu kayu 4x2. Bukan macam tu bukan. Kena tanam, jaga sampai besar semua sekali, dah elok, tebang, sisi, potong. Yang menolong dia adalah anak beranak dia. Buat bahtera kapal dekat padang pasir, tentu cuba bayangkan. Jadi kaum dia ni walaupun benci dia, kutuk dia, tapi nak tahu juga pasal dia. Mana Nuh lama tak nampak. Dia kan ada projek kat padang pasir. Dia buat apa? Tak tahulah, menyusun apa, kayu nampak. Kaum dia mengutuk. Jadi semua nak pergi tengok dia. Kutuk tapi nak tahu juga. Bila dah nampak gaya dia nyusun-nyusun tu, mula dah apa kan? Nak buat kapal no, memang gila ni. Jadi lalu no, gila buat kapal dekat padang pasir. Kutuk je, Nabi Nuh diam. Buat kapal. Susun. Bila dah nampak bentuk kapal tu tuan, sakit hati tu. Tuan-tuan kena ingat ni, orang kalau hatinya penyakit, apa pun dia tetap sakit. Dia pandang apa pun tak baik. Faham? Kita jangan menjadi macam tu. Tengok kebaikan, jangan pandang keburukan. Macam ni komuniti ni, muda-muda ni kan, cari kebaikan, macam mana nak membangun komuniti ni. Jangan dia cari salah. Ada orang yang tak pergi, kita suruh dia, kenapa tak pergi? Jangan kita kutuk dia. Kita tak tahu dia tak pergi kenapa. Kan? Saya ni dah tua, pengalaman banyak. Kan orang tak pergi lah. Kenapa dia tak pergi? Rupanya dia bawa lori. Dia bawa lori, anak dia ramai, dia kerja, dia tak mampu nak datang. Kita jangan kutuk dia. Tapi sebulan sekali RM50 masuk juga kat surau. Itu kan kebaikan dia. Betul tak? Mungkin itu yang Allah pandang. Kenapa kita kutuk dia? Kita dakwah tak boleh, tapi kita kutuk. What's wrong with you? Tu faham tak? Jangan kutuk. Budak-budak muda kan, macam pemuda ni kan, ajak dia, jom surau tu. Tak apalah, pergi dulu betul. Tak apalah. Lain kali jemput lagi kan. Bila ada buat air gaya, ada marhaban, ada yasin, jemput dia. Marhaban, kami nak datang marhaban dia. Saya tak buat persiapan, tak apa, kami tak nak minum. Datang aja tu. Kalau awak tak apa, depan pintu pun tak apa. Sallallahu alaihi wasallam. Lama-lama kan pening dia baik orang surau ni, walaupun aku tak apa. Lama-lama dia baik tak? Manusia ni tuan-tuan, kalau kita baik dengan dia baik dengan kita. Ini bukan orang kafir. Orang kafir pun patut kita buat baik, tapi ni orang Islam. Kan? Entah nanti dia bertaubat, jauh lebih baik pada kita. Mana kita tahu? Saya pernah tengok orang tuan-tuan waktu muda macam jahat deh. Tapi bila dah tua, bayang deh. Allah boleh ampun tak? Tuan-tuan jangan kutuk orang yang berdosa tau. Saya ni penceramah, aku kutuk tu ada maksud.
Tuan-tuan jangan kutuk orang yang berdosa. Pernah dengar tak hadis Bukhari, Allah ampunkan dosa orang yang bunuh 100 orang? Pernah dengar tak hadis tu? 100 orang dia bunuh, Allah ampunkan dia. Dia belum pergi beribadat lagi, baru dalam perjalanan nak pergi bertobat, Allah ampunkan dosa dia. Tuan-tuan dah berapa orang yang tuan-tuan bunuh? Apa hal pula kita benci kat orang? Apa hal? Tuan-tuan dah ada bunuh 2 orang? Belum? Belum kan? Itu. Dah azan ni macam mana? Kita azan dulu ke? Saya balik ke atau sambung balik? Yalah, kalau nak suruh balik saya balik. Ada tempat dia isyak je terus apa? Kalau cakap lagi dia marah. Jadi saya nak tanya sini macam mana? Sambung ke? Sambung. Boleh? Boleh tahan? Saya takut dia risau ni kan. Kita azan dulu. Okey, saya sambung sikit ni. Tak payah panjang lah, sikit aja. Jadi Allah Ta'ala kata bina bahtera. Itulah dia bina bahtera. Bila dah hampir siap dah bahtera tu tuan-tuan, orang negeri dia dengki. Apa dia buat ni? Bila lalu dia sambil kutuk, kalau Nabi Nuh tu ada, kutuk lah, maki Nabi Nuh tu, gila lah apalah. Tapi bila Nabi Nuh tu tak ada, dia kencing je. Kencing. Bila lalu kencing. Kencing. Jadi dah kerja satu negeri mengencingkan Nabi Nuh punya apa? Kapal. Nabi Nuh ni dia tak melawan. Nak lawan macam mana? Orang-orang yang memang dah hatinya rosak kan. Tak lama tu dipanjatnya. Besar tu kapal Nabi Nuh ni, sebab nak masuk binatang, nak masuk apa semua. Diberak ni. Jadi dah penuh berak ni. Tua muda datang nak mengencing berak kan. Senang kata gitulah. Nabi Nuh bersih-bersih lama dah tak boleh bersih dah. Penuh tai najis dalam. Sehinggalah satu hari, ialah Allah Ta'ala pun mereka merancang menghina dan sebagainya. Allah Ta'ala pun merancang, Allah bijak kan. Satu hari datang satu orang lelaki, tempang, dah lah tempang, buta pula tu. Nak pergi mengencingkan juga kapal tu. Tempang tu buta. Gitu. Mana Pak Long kalau kita nak pergi kencing kapal Nuh ni. Buta, tempang, tapi hati keras juga. Itu dalam dunia ni tau. Kalau hati dah keras tu, dia bukan masalah apa. Dia panjatnya tuan-tuan. Panjat tu. Naik sampai ke atas, tergelincir dia tuan-tuan. Masuk dalam najis yang takung. Bubuk-bubuk. Tapi aneh je tuan-tuan, bila dia terbangun daripada najis tu, keluar, kaki dia tempang elok, mata jadi nampak. Sudah nampak. Boleh tengok. Jadi dia berkata, "Oi, kau orang negeri, ajaib tau kapal si Nuh ni. Aku ni buta boleh nampak." Satu negeri pergi datang menceduk kencing dan tahi tu. Menceduk lah. Viral. Viral. Orang datang satu negeri, hari tu ramai-ramai pergi mengencing berakkan, sekarang pergi menceduk saja. Bawa balik jadi obat. Siapa terlambat dah ambil yang kat lantai dah. Kering dah. Lama-lama yang lah sampai tapi ada penyakit, pergi korek, kikis. Mana yang ada bekas dia. Bersih balik kapal Nabi Nuh. Macam itulah senang kata. Hati tuan-tuan. Dan lastnya Allah Ta'ala kata kepada Nabi Nuh, dah siap kapal semua sekali. Wahai Nuh, nanti bila sampai tanda kau bersiaplah. Tandanya apabila di bawah dapur masak di rumah kau tu keluar air daripada bumi. Itu tanda dekat dah. Siapkan semua binatang, jantan betina, tumbuh-tumbuhan, makanan bawa semua sekali, apa-apa yang boleh bawa. Naiklah kapal. Maka bila datang tanda tu, Nabi Nuh pun naik. Yang nak naik tuan-tuan 40 orang saja daripada sekian ramai kaum di negeri itu. 40 orang. Itu pun anak-beranak dia, keluarga dia. Tak ada orang lain. Naik kapal. Semua bawa apa? Bawalah siapa yang ada kacang, bawa kacang, siapa ada tepung, bawa tepung, siapa yang ada macam-macam lah, bawa semua. Makanan tak tahu berapa lama ni atas. Langit berdentum-dentum guruh. Hujan lebat selebat-lebatnya, daripada bumi keluar membuak-buak air.
Oh kan, kaum dia tidur lah kat rumah sebab hujan kan, lebat. Lama-lama keluar lah daripada rumah, dah banjir. Wah. Banjir, akhirnya dah terpaksa keluar rumah, cari tempat yang makin tinggi. Terangkat bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh menyeru kaum dia, naiklah, siapa nak naiklah. Tak ada yang nak naik. Sudahlah Nuh. Banyak lagi tempat tinggi, banyak bukit lagi. Kami akan pergi tempat tinggi. Sampailah bila air dah naik, tuan-tuan, antara yang berenang ni, terpung-rapung ni anak dia. Itu kata Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersama kami. Apa kata anak dia? Tidak ayah, kami akan berenang tempat yang lebih tinggi. Nabi Nuh kata tak ada tempat yang akan selamat lagi nak. Dia merayu kepada Allah, ya Allah itu anak aku ya Allah. Apa jawapan Allah Ta'ala? Dia bukan lagi anak kau. Engkau tak tahu apa yang dibuat di belakang kau. Anak dia yang seorang tu, dia di depan Nabi Nuh nampak baik, macam ikut, belakang dia bersama dengan kaum. Itu kan? Sebab tu kita kadang-kadang anak kita pun belum tahu kan? Tapi saya pesan kepada tuan-tuan, baru ni saya pergi Terengganu, kumpulan makcik-makcik. Jadi pergi Pulau Redang apa semua sekali lah, tidur dekat Terengganu. Jadi makcik-makcik ni pencen-pencen sama makcik. Saya jumpa satu hajah tu, saya tanya dia anak dia berdua je, tapi seorang jeneral askar, seorang lagi doktor pakar. Cucu dia pun doktor-doktor semua, pandai-pandai. Ada cucu dia berdua dekat Australia. Jadi dia anak cucu semua bagi duit. Nenek nak pergi jalan mana, jalan lah. Jadi dia berjalan. Jadi dia kata, saya tanya macam mana anak-anak boleh hebatnya aja. Cerita sikit. Oh itu suami saya. Ni tuan-tuan pakai elok ni. Dan saya rasa benda tu memang, saya selama ni pun saya buat benda yang sama. Tapi tak sehebat dia dekatnya. Suami dia ni pun ketua sekolah. Bila tanya macam mana anak boleh baik, hebat, bagus, anak tak degil, anak ikut, anak baik, dia kata satu ya, masa kamu mengajar anak orang, kamu anggap itu anak kamu. Dia selalu pesan kepada cikgu-cikgu bawah dia, bila cikgu malas-malas, kalau awak buat macam ni nanti anak awak je. Kalau awak didik anak orang ya, macam hati awak yang penuh, insya-Allah Allah akan jadikan anak awak bagus. Orang lain didik anak awak, anak awak akan mengalir. Itulah dia kata suami saya. Jadi kita ni tuan-tuan, bila nampak anak orang, kita didik sama, kita kasihkan anak orang lain, kita doakan anak orang lain. Kita jangan asyik nak jayakan anak kita je hebat. Macam saya, kan anak saya duduk asrama, saya tak boleh didik anak saya, tapi saya didik pelajar saya kan. So saya didik pelajar saya macam anak saya. Jadi anak saya berada di tangan orang lain, betul tak? Jadi kita macam tu tuan-tuan kan. Tapi jangan bini orang buat macam bini kita, itu tak boleh. Maksudnya kan, kita kalau nampak bini orang doakan, ya Allah jadilah isteri solehah, baik ni, selamat dia kan, betul tak? Nanti isteri kita pun begitu. Kita ni hati mesti clear, hati mesti belajar macam hati Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Kita kalau keluar pagi tuan-tuan, tolong bersihkan hati. Bila nampak orang pergi kerja, mudah-mudahan selamat abang ni pergi kerja, dapat rezeki halal, dapat dididik anak dia, dapat dia beribadat ni. Macam tu doa. Nampak akan budak nak ke sekolah, mudah-mudahan berkat budak ni belajar baik, jadi bapa bakti kepada mak ayah dia tu, selamat dia. Macam tu kita punya doa. Kan nampak orang tengah makan, ya Allah sihatkan dia makan kan, rezeki dia tu ya Allah. Ada begitu. Yang ini nengok, makan misuk nyampah, tengok, dia menyampah kat orang je kerja. Tak pasal-pasal. Faham tak? Tuan-tuan mulai esok doakan orang. Sebab bila kita doakan orang, apa jadi? Akan datang satu malaikat kata, ya Allah makbulkan doa dia untuk orang itu, dan apa yang didoa untuk orang itu kembalikan kepada dia. Habis kalau kita mampu kau, celaka, bodoh, apa jadi? Balik ke kita lah. Sebab tu jangan buat benda-benda yang hati tak betul. Saya nak cerita Nabi Nuh ni kan, sebab lepas ni nak makan, kan lama saya tak makan-makan ni kan. Jadi mati semua kaum dia tuan-tuan, mati semua. Yang selamat 40 orang tu. Daripada situlah start balik manusia ni, daripada 40 orang tu. Itulah anak dia Sam bin Nuh kan, apa tu semua sekali keturunan tu.
Yang lain tu mati semua, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, nasib baik mereka tu semua mati tau. Kalau semua tu hidup macam mana? Yang lahir daripada 40 orang tu nanti berpecah pun jahat lagi sampai sekarang. Betul tak? Macam-macam yang jahat tu. Macam mana kalau yang ramai-ramai tu ada lagi tu? Anak keturunan. Masak kita. Kita ni banyak kaum yang dah mati tau. Yang Allah yang musnahkan. Kaum Ad, kaum Samud, kaum apa? Kaum Lot kan. Hancur semua tu. Kalau ada tu semua, sorry lah tuan-tuan. Kita ni jadi hamba saya semua. Ganas-ganas mereka tu. Ada satu kaum yang Allah kekalkan sampai sekarang. Itu pun kita lepak nak layan dia. Siapa? Bani Israel. Itu satu kaumnya yang degil yang tinggal. Kalau ada ni kaum Ad, kaum Samud, Nabi Nuh punya kaum, kaum Lot, tuan-tuan ni memang tak ada apa-apa lah, gitu-gitu je. Itu nak cakap sama. Jahat-jahat tu. Jangan main-main. Otak pandai-pandai. Kaum Nabi Nuh tu kaya-kaya. Itu yang disombong. Allah beri nikmat yang besar. Tu. Kita ni kalau Allah beri nikmat, janganlah sombong ke Allah. Allah yang bagi kan. Balik pada Allah. Nak tengok kita punya rezeki, kehidupan kita berkat ke tidak, semakin banyak dapat, kita semakin dekat kepada Allah. Maknanya semakin banyak duit, semakin selalu pergi surau. Faham? Faham tak? Ini dulu naik motor ke surau, dah pakai Camry, surau pun tak nampak. Masalah itu. Kan? Kadang-kadang belum Camry lagi, baru Vios, dah tak ingat Allah. Jangan marah lah orang yang pakai Vios kan, ni cakap aja, betul tak? Ini semakin Vios, semakin Camry, semakin dekat kepada Allah. Saya jumpa orang jutawan ni tuan-tuan. Belum azan dia dah ada kat masjid. Aku malu betul lah. Saya jumpa jutawan tuan-tuan. Belum azan dia dah ada. Dalam hati aku yang duit dalam dompet ni puluh-puluh kan. Dah azan pun tak sampai lagi. Macam mana? Dia jutawan. Azan belum, dia dah ada. Canggih ke tak canggih? Canggih kan? Malu lah kita. Malu. Saya sekarang banyak tengok orang kaya yang takwa. Orang kaya yang takwa. Jadi kita jadi macam tu lah. Semakin tuan-tuan banyak dapat, semakin dekat kepada Allah. Hancur kaum dia tu semua. Kan? Akhirnya berlabuh Nabi Nuh di Bukit Judi pada 10 Muharram. Jadi cerita 10 Muharram, saya semalam cerita pasal 10 Muharram ni. Beberapa tempat saya ceramah cerita. Cerita 10 Muharram ni, Asyura ni, kependekannya ialah, ataupun kita kata kesimpulan dia ialah penjelasan di antara hak dan batil. Yang hak pasti akan berjaya walaupun nampak hina, walaupun sikit, walaupun tak ada kekuatan. Yang batil walaupun hebat, walaupun tinggi, walaupun ramai, walaupun nampak hebat, hancur. Betul tak? Apa ni Nabi Musa waktu dia dapat belah laut tu, dia memimpin 600,000 kaum Bani Israel ni melintas nak balik ke kampung datuk nenek moyang asal dulu Nabi Yaqub, sebab diseksa, disakiti oleh Fir'aun kan, lari malam. 600,000 yang mengejar mereka ni, 600,000 perempuan ada, lelaki ada, orang tua ada, kanak-kanak ada, orang sakit apa, nak dipimpin, nak diapa, dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Musa dengan Nabi Harun. Fir'aun datang dengan 600,000 tentera. Tapi walau macam mana hebat, dengan pertolongan Allah. Sebab apa? Kalimatnya. Faham tak? Kalimat dia. Kalimat la ilaha illallah yang dibawa. Hancur, tenggelam Fir'aun dengan apa? Nabi Musa dengan perempuan, dengan kanak-kanak dan orang tua ni selamat. Betul tak? Nabi Nuh dengan kalimat la ilaha illallah selamat walaupun berbulan di atas kapal. Dikatakan bahawa waktu dia dalam kapal tu tuan-tuan, ombak macam gunung tinggi, terombang ambing kapal tu, tapi kapal tu arkiteknya adalah Allah Ta'ala kan. Selamat. Begitu juga Nabi Ibrahim bila dibakar oleh Namrus kan, dibakar, disuruh dia Namrus ni, semua rakyat dikumpul kayu api, punyalah banyak tu, kayu api tu terbakar 40 hari 40 malam. Cuba bayangkan banyak tak tu? Banyak. Tapi bila Nabi Ibrahim nak dicampak dalam tu, apa kata Nabi Ibrahim? Dia tak ada apa, dia seorang, dia tak ada geng, tak ada apa, tapi dia ada Allah. Apa dia kata? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapa baca semalam ni? Siapa baca 70 kali semalam ni? Allah jamin kehidupan dia untuk setahun. Semalam baca tak? Tak baca, tunggu tahun depan lah. 70 kali hasbi Allah. Itu guru saya semua tu. Jangan lupa dah, hasbi Allah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Semalam siapa yang belanja untuk keluarga dia, kan tu, belanja makan, belanja apa, bagi belanja, Allah jamin dia punya rezeki setahun. Itu guru-guru saya ajar tu. Tu kan. Sebab tu Asyura tu hari besar, hari hebat. Kan, belanja anak isteri semua. Kan, tu semalam. Kalau tuan-tuan tak sempat, tahun depan lah. Ingat, Asyura tahun depan. Tu kan. Nabi Yunus, betul tak? Dia apa ni, seru kaum dia. Tak dengar-dengar. Maka kecewa dia tinggalkan kaum dia. Naik kapal nak hijrah lah konon. Allah murka dia sebab apa? Tinggalkan kaum dia tanpa izin Allah Taala kan. Akhirnya kapal nak tenggelam. Mesyuarat ahli kapal kata buang barang semua, buang barang dalam laut. Tapi tergombang ambil juga. Akhirnya kata ini tak boleh ni, kena buang orang ni. Baru boleh selamat. Jadi mesti ada yang terpaksa dibuang. Undi-undi kena juga Nabi Yunus. Undi-undi kena juga Nabi Yunus. Akhirnya dia buang Nabi Yunus. Bila buang Nabi Yunus, steady kapal tu. Bila dia dicampak ke laut, terus disambar oleh ikan nun, sejenis ikan paus. 40 hari 40 malam dalam perut ikan. Secara dasarnya kalau dimakan ikan apa hukumnya? Daripada sudut kimia, daripada sudut fiziknya, daripada hampir hancur, mati. Tapi Nabi Yunus duduk dalam kapal, apa disebut? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak ada Tuhan melainkan kan? Engkau ya Allah, akulah yang zalim. Munajat 40 hari 40 malam. Sampai malaikat di langit pun kata, suara ni biasa dengar, tapi tempat tak biasa. Apa mana tempat ni? Aneh tempatnya. Dalam laut. Tak berapa kilometer dalam laut tu, dalam perut ikan. Tapi dia tetap la ilaha illallah. Waktu Nabi Ibrahim bila nak dibakar, dia baca apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ringkasnya la ilaha illallah dah. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Ni'mal wakil, sebaik-baik tempat aku bertawakal berserah diri. Ni'mal maula, sebaik-baik wali penjaga. Ni'man nasir, sebaik-baik menolong. Percaya pada Allah. Itu kita ni kalau susah, pakai ni semua. Pakai. Allah firmankan aja, senang aja. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wa yapi, engkau jadi selamat. Sejuk dan selamat. Kalau sejuk buku dia. Sejuk dan selamat. 40 hari tak terbakar. Sikit pun mercua pun tidak. Selamat. Jadi senangkan Asyura ni kebenaran dengan kebatilan. Jadi tuan-tuan pakai kebenaran. Kebenaran itu adalah la ilaha illallah, tauhid. Pegang agama. Buktikan. Sebab tu siapa sebut la ilaha illallah, inilah yang dibawa oleh para nabi daripada dulu. Sampai kepada Nabi Muhammad. Kita kena pegang ni. Siapa yang menyebut la ilaha illallah benar dalam hati dia, Allah haramkan dia api neraka. Jangan elok. Siapa yang menyebut la ilaha illallah dengan ikhlas, Allah hapuskan dosa dia. Inilah. Lepas tu jaga. Lepas tu siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Ini yang kita nak pakai ni. Sebab tu jangan ditinggalkan agama. Jaga agama ni lagi. Dan jangan lupa, kita sentiasa lupa kan. Jadi nak ingat macam mana? Mesti duduk dengan orang yang ingat. Itu yang pertama. Yang kedua, hadir majlis ilmu. Jadi diingatkan. Betul tak? Ini saya ingatkan. Sebenarnya saya mengingatkan diri saya ni. Kadang-kadang saya pun lupa kan. Dah bawa kereta je dah lupa. Kan? Beli motor baru je dah lupa. Tuan-tuan ni kalau beli motor baru besok sign semua. Okey lah, kasih angkat dah. Okey lah, okey balik. Tu. Dapat apa nama ni, baju hujan percuma. Helmet balik kan. Rasa-rasa nak mati esok tak? Saya nak tanya tuan-tuan. Kan, baru beli kereta ni, baru keluar ni daripada Pro 2. Kan yang pakai tudung periuk dia punya apa tu? Tengah ada yang baru ni. Saya nak tanya, keluar rasa besok nak mati tak? Takkan nak mati baru beli kereta. Maknanya kita bila dapat dunia kan, betul tak? Kita rasa kita tak boleh mati betul tak? Dunia menutup kita daripada mati, betul tak? Kalau orang bujang baru nikah ni kan, pegang tangan bini, sayang tak? Sayang, mama. Rasa nak mati esok tak? Tak nak mati rasa kan? Betul tak? Berapa ramai orang dia pengantin nikah kan, betul tak? Belum ada pengantin lagi naik kenderaan mati. Accident. Faham berapa ramai kan? Sebab tu kita jangan lupa lah. Tapi seperti saya sebut tadi lah, mintalah kepada Allah, jangan mati wujud jangan minta hari-hari. Minta elok. Supaya kita ada sedar lah, paling tidak demam 2 hari ke, dapat rasa sikit lah. Jadi boleh cakap yang betul, kalau abang mati nanti, aku nak baik-baik,
Ampunkan dosa abang. Dulu abang ada bercinta dengan janda yang tak tahu. Kan minta maaf lah itu kan. Itu kan. Betul tak? Orang perempuan pun gitu kan. Tu. Biar ada demam sikit sakit dia sikit kan ya bang, maafkan saya ya bang. Kalau saya mati nanti maafkan ya bang. Ayolah. Kalau awak mati nanti, kata suami, saya kahwin lagi. Itu perkara lain. Faham ke tak ni saya cakap ni? Pegang la ilaha illallah, hasbiyallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Itu Rasulullah ajar dia. Jangan main-main. Kita ni kalau ada apa-apa sedih, pakai Nabi cakap tu. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Tak dapat juga hasbiyallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Tak settle juga. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak dapat juga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kita punya cara pegang kita. Tidak akan putus kita. Allah takkan kecewakan. Lambat laun akan datang juga pertolongan. Sampai situ je lah. Ya? Kita jumpa lagi lain kali. Kalau sakit hati minta maaf ya. Janganlah marah ustaz datang sesekali ni kan. Jumpa lagi. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau jadikanlah kami orang-orang yang tetap berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Anak keturunan kami ya Allah, orang-orang yang akan dimuliakan dengan kalimat la ilaha illallah. Diakhirkan kalam kami dengan la ilaha illallah. Dibangkitkan kami pada hari kiamat di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah. Dimasukkan syurga dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Kami berseru kepadamu ya Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian sekali lagi saya mohon maafan. Wassalamualaikum